Sepanjang daripada 2 minggu lebih kurang berkempen, kita nak tanya juga bersama dengan wartawan Berita TV3, Nur Fazilah Muhammad Syahir, kini berada di Bukit Katil, Melaka. Assalamualaikum, Fazi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fariha dan Hanim. Okey. Baik. Kalian bersama kru telah pun berada di sana kira-kira 2 minggu, 14 hari di sana. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana jangkaan kalian peratusan pengundi yang akan keluar mengundi esok, memandangkan dengan keadaan kita sekarang ni kan. Ya, terima kasih Fariha dan juga Hanim. Ya, sebelum saya nak menjawab soalan mengenai peratusan, ya kita perlu lihat kepada beberapa faktor. Kerana peratusan keluar mengundi ini penting ya dalam pilihan raya kali ini. Kerana boleh mempengaruhi keputusan parti mana yang menang atau kalah. Dan saya mengambil contoh ya, jika dilihat daripada demografi majoriti pengundi bukan Melayu yang tinggi seperti di Air Keroh, Kota Laksmana, Bandar Hilir, Bukit Katil pastinya memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan untuk mengekalkan kemenangan di kawasan itu. Dan di DUN yang mempunyai majoriti pengundi Melayu yang tinggi seperti contohnya di Tanjung Bidara, Kuala Linggi, Air Limau, Sungai Rambai, Lendu, Rim, Parti Barisan Nasional pastinya mengharapkan orang ramai ataupun pengundi di sini untuk keluar mengundi dan mengekalkan kemenangan kerusi yang sedia ada. Dan paling penting sebenarnya ya, faktor utama adalah berkaitan dengan penularan COVID-19 kerana wujud kebimbangan pengundi untuk keluar mengundi. Malah ketika saya bertugas di DUN pinggir bandar seperti DUN Rim dan Asal sebagai contohnya, ada segelintir penduduk yang bertanya kepada saya, boleh ke keluar mengundi waktu COVID ni? Soalan itu kebanyakan ditanya oleh pengundi berusia ataupun warga emas. Dan faktor cuaca juga memainkan peranan, dan berdasarkan maklumat yang saya terima di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, pada sebelah pagi esok diramalkan hujan. Tapi sebelah petang pula cuaca cerah dan tiada hujan. Dan juga faktor pengundi sendiri, ya Hanim dan juga Fariha, jika mereka ataupun pengundi ni rasa muak dengan politik masa kini dan anggap tiada keperluan untuk mengundi, maka peratusan keluar mengundi juga akan rendah. Dan jika sebaliknya dan mereka rasakan tanggungjawab itu penting untuk mengundi esok, maka peratusan itu akan tinggi. Dan saya jangkakan ya, peratusan mengundi saya beri dari 50% ke 80%, kerana di sinilah ya sebenarnya parti politik perlu memainkan peranan untuk mengajak pengundi atau rakyat di Melaka sendiri mahupun yang di luar Melaka baliklah mengundi. Fariha ni? Cabarannya di sini apabila kita berada pada fasa yang begitu mencabar sekali kan untuk memilih ataupun untuk menyediakan sebab kenapa rakyat Melaka kena keluar mengundi. Jadi sepanjang berada di sana, mungkin Fazi boleh kongsikan juga antara kawasan-kawasan panas untuk PRN Melaka ini, keadaan dia di sana, dan juga mungkin boleh kongsikan suasana melihat kepada respon mereka. Ya, pastinya tempat ataupun kawasan yang paling panas sebenarnya adalah tempat pertama yang saya kunjungi atau tugasan saya, iaitu Tanjung Bidara. Kerana pertembungan dua calon heavyweight, iaitu calon Ketua Menteri daripada Perikatan Nasional, Datuk Mas Ermianti Samsudin, dan juga calon baharu yang tidak orang kata tetap dikenali ramai di kawasan Tanjung Bidara, iaitu pengerusi Barisan Nasional Melaka sendiri, iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dan kawasan di Teluk Emas juga pertembungan Ketua Bersatu Melaka Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin daripada PN, bertemu dengan Ketua UMNO Bahagian Kota Melaka Datuk Abdul Razak Abdul Rahman dari BN, serta calon Pakatan Harapan Ashraf Muklis dan Bebas Muhammad Arif Adli. Dan sebenarnya Datuk Abdul Razak daripada Barisan Nasional ini sebenarnya walaupun kalah pada PRU ke-14 lalu, dan saya yang turut membuat liputan di Teluk Emas ini mendapat maklumat daripada orang kampung atau pengundi di situ, dia telah menjalankan tugas walaupun kalah, masih lagi menjalankan tugas dan berkhidmat di DUN itu. Dan sebenarnya Datuk Muhammad Rafiq juga mempunyai peluang yang besar kerana Muhammad Rafiq adalah anak jati Teluk Emas sendiri, dibesarkan dan bersekolah di situ. Dan di DUN Asahan juga ya,
melihat kepada pertembungan 6 penjuru, iaitu ada 3 calon bebas iaitu yang akan berlawan dengan bekas Ketua Menteri Melaka sendiri, iaitu Datuk Seri Idris Harun daripada PH, dan juga calon Barisan Nasional Fairul Nizam Roslan yang turut dikenali sebagai Along, dan juga daripada PN B Danesh. Dan antara kawasan lain juga yang saya lihat yang turut antara kawasan panas adalah Bukit Katil, berbandangkan bekas Ketua Menteri Melaka juga mengekalkan ataupun bertanding di DUN ini, iaitu YB Adli sendiri, iaitu daripada Pakatan Harapan. Bila Fazilah tadi cakap berkenaan dengan ada calon bebas kan, ada 13 calon bebas yang bergabung manifesto. Jadi adakah calon-calon bebas ini boleh dikatakan ada peluang untuk menang mana-mana kursi ataupun bakal menjadi kingmaker dalam PRN ni kan? Okey, sebenarnya kan calon bebas ni selalu dianggap sebagai pengacau untuk pecah undi dalam pilihan raya. Dan PRN kali ini sebenarnya calon-calon bebas ni tak boleh dipandang rendah memandangkan latar belakang mereka dan rekod yang bagus daripada tahap pengajian maupun pekerjaan mereka sendiri. Tapi untuk menang sebenarnya agak payah, walaupun gagasan bebas ni nak bawa enactment lompat parti jika menang nanti. Dan saya jangkakan minta maaf saya bercakap macam ni, tapi di pemerhatian saya sendiri sebenarnya calon bebas ni akan hilang wang deposit kerana pada PRN kali ini banyak parti yang akan bertanding. Fariha? Baiklah, itu sedikit yang mungkin boleh dikongsikan secara ringkasnya Fazi berkaitan dengan SOP, sebab kita sangat kesuntukan masa. Fazi mungkin boleh kongsikan apa SOP yang begitu ketara sekali perbezaannya daripada PRN sebelum ini. Okey, baiklah. Sebenarnya SPR dia menyarankan kepada pengundi untuk membuat semakan pada hari ini untuk kita tahu maklumat berkaitan pusat dan saluran mengundi serta nombor bilangan pemilih. Ini penting sebab nak elakkan pusat pengundian ini sesak pada esok dan sukar untuk pematuhan SOP dan penjarakan fizikal dilakukan. Dan orang ramai ataupun pengundi boleh menyemak di aplikasi My SPR Semak dan hotline SPR iaitu di talian 03-889-27018 atau di portal di portal pengundi.spr.gov.my, dan juga di aplikasi My SPR ada maklumat tertera iaitu tempoh keluar mengundi yang digalakkan, dan pengundi tak digalakkan keluar mengundi di saat akhir dan perlu patuh kepada SOP. Ingat tu, dan jangan lupa sebenarnya bawalah kad pengenalan anda. Okey, itu saja. Ada banyak. Laizati. Terima kasih. Fariha. Fazilah Muhammad Sahir merupakan wartawan MB33. Moga kalian dapat menjalankan tugas dengan baik di sana. Betul. Kita juga harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar kan. Cuaca baik esok insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih Fariha dan Anim. Bye. Assalamualaikum.